Okay, Assalamualaikum. Ini adalah misteri di sebalik pembuatan video pocong. Sebelum ni, video pocong underrated tu ada kisah di sebaliknya. Aku nak kongsikan, iaitu apa yang aku alami sebelum video ni release kat YouTube, sebelum aku upload ke YouTube. Ceritanya, korang pernah tak rasa macam apa yang aku alami ni pernah ada antara korang yang lalui benda ni? So aku nak cerita sikit lah pasal apa yang misteri di sebalik pembuatan video ni. Okay, ceritanya video pocong underrated ni dia rilis pada 1 bulan Julai. Okay, 3 hari sebelum tu, iaitu 3 hari sebelum rilis video tu, iaitu pada 28 bulan Jun 2021 tengah malam. Sebab aku buat video ni last minute, so dalam masa 3 hari ni lah aku memang kelang kabut sikit lah cari idea macam mana nak buat video ni. So pada 28 bulan malam, tengah malam, masa aku nak buat video ni, aku jadi blur sekejap. Aku jadi macam tak tahu aku apa, tapi aku manjang terfikir, asyik teringat kat bapak aku. Aku asyik teringat kat ayah aku. Malam tu lah, aku memang selalu buat edit video pada waktu malam. Dan pada 28 bulan tengah malam tu, aku buat lewat. Memang pertama lewat sebab aku teringat bapak aku. Aku teringat umur dia berapa dah umur bapak aku. Aku teringat berapa dah umur ayah aku sini. Tu aku tengok mesej-mesej, tapi aku tak mesej dia lah. Aku jadi berat nak mesej, tapi aku teringat bapak aku. So pada malam tu aku lebih banyak, sepatutnya aku edit video, aku buat sikit je. Selebihnya aku jadi macam, aku jadi galik pasal aku tengok gambar bapak aku, mesej bapak aku. Dah tu last minute baru aku start buat cari idea untuk video pocong lah. Pada hari kedua, 2 hari sebelum video pocong underrated ni rilis, tepatnya pada 29 hari bulan Jun 2021 tengah malam juga, aku memang tengah dalam kabut pasal kalau boleh nak up video tu pada sebelum dalam minggu tu juga lah. Malam tu aku rasa tak tahu apa perasaan aku sendiri ke. Selama ni aku edit video memang tengah malam, seorang-seorang dalam bilik. Dan pada malam tu aku rasa macam ada satu benda yang seram dalam bilik aku sendiri. Waktu aku buat kerja tu rasa macam ada benda merhatikan, macam memang ada benda mati di belakang aku. Waktu buat kerja, aku tengah edit video, tapi belakang macam ada orang tengok. Tak tahu kenapa. Pada malam tu lah. Dan pada masa yang sama juga aku sibuk mencari konten-konten untuk video tu. Aku banyak Google pasal kain kapan, pasal pengurusan jenazah. Aku banyak bacaan talqin. Aku jadi macam menghayati pula pada malam tu, macam mana orang, aku tengok macam mana orang menguruskan ini, macam mana orang memakai kain kapan, macam mana orang menguruskan jenazah, macam dikumikan. Aku jadi menghayati malam tu. Tak
Tapi pada masa yang sama, bila last aku dah habis edit, dah nak tidur, time tu aku rasa macam macam ada benda kat belakang aku, macam kat dalam bilik waktu tu lah. Aku tengah tengok, mungkin sebabkan aku boleh buat konten, memang konten tentang benda seram, mungkin perasaan je kat tu. Tigalah keesok harinya, iaitu 30 hari bulan Jun 2021, tengah malam juga, hari Rabu malam. Tu hari last sebelum besoknya video tu ni upload. Malam tu aku tengah touch up video. Sama juga, aku jadi macam tak senang duduk. Aku rasa resah. Malam tu aku rasa resah. Aku rasa macam, nak kata tak sedap hati bukan, ada rasa macam ada benda yang tak beres lah. Macam aku buat kerja tu pada masa yang sama, aku boleh tengok bawah tingkap, aku boleh tengok tingkap, mandi, pusing sana pusing sini. Aku jadi macam tu. Lepas tu ada ketika aku terbayang waktu aku cuba untuk merakamkan aku cuba nak rakamkan voice suara lah, nak rekod suara untuk video, tapi tak jadi. Aku cancel sebab aku jadi stop sebab waktu cerita pasal pocong dengan kain-kapan tu, aku jadi stop. Aku jadi macam benda tu, macam kain-kapan tu terbayang terus dekat depan mata aku masa tu. Aku jadi macam kita tu ingat pasal mati lah. Tu cerita dia kain-kapan kan, tu macam depan mata aku. Aku jadi stop, aku tak jadi rekod untuk suara untuk dalam video lah. Aku cancel, aku stop. Aku jadi macam takutlah tiba-tiba bila ni tu aku jadi macam kita ingat pada mati kan. Satu hari bulan Julai 2021 video rilis
malam. Tapi kat sini aku nak beritahu apa yang aku alami dalam masa 3 hari tu sebelum video ni upload. Aku nak beritahu korang sebenarnya aku barulah aku rasa, oh mungkin itulah kenapa aku alami benda yang pelik dalam masa 3 hari tu. Kemungkinan biasa kita dengar yang kalau orang meninggal dia ada orang terdekat sedang mara keluarga kan, biasanya aku nampak tanda-tanda dia tu. Tapi tanda tu hanya kita nampak setelah orang tu pergi, setelah orang tu meninggal. So pada 1 bulan Julai 2021 petang, aku dapat satu berita, dapat satu panggilan telefon daripada Lampung. Pada 6.45 petang aku dapat panggilan yang mengatakan bapak aku meninggal. Bapak aku meninggal pada dekat masa beberapa petang tu. Aku jadi hancur luluh hati aku. Aku terduduk, aku tak nak gambar pasal aku dapat berita tu masa tu. Aku dah tak fikir apa. Aku balik kat dengan anak aku, adik aku balik juga. Aku tak tahulah. Aku tak tahu aku fikir apa. Aku hanya fikir bapak aku je. Aku tak nak bayangkan yang aku dah tahu berita tu. Yang aku balik kampung, aku on the way balik kampung, tu bapak aku tak ada. Aku bernangis sepanjang jalan sebelum sampai ke rumah. Bapak aku dah tak ada, bapak aku dah meninggal. Jadi apa yang aku alami 3 hari sebelum bapak aku meninggal tu, kemungkinan itu adalah satu perasaan ataupun satu benda yang aku sebagai anak mungkin benda tu aku rasa atas izin Allah. Tapi benda tu aku hanya sedari mungkin itu adalah satu petandanya setelah aku, orang yang jahil, manusia biasa macam aku ni, hanya baru sedar benda tu setelah bapak aku tak ada. Kebanyakan manusia macam tu. Sebab kematian ini adalah rahsia Allah, siapa pun tahu. Apabila gugur daun di Sidratul Muntaha dan bertulis nama kita, maka Israel akan datang menjemputmu. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Jadi aku telah kembali ke rahmatullah. Allah telah menjemput ayah aku pulang. So, video ni aku nak bagi tahu yang ialah kisah di sebalik video ni aku buat apa yang benda seram yang aku ni. Dan sebenarnya dalam masa sama aku nak sharekan. Aku faham perasaan orang yang di waktu kita sedang dilanda COVID ni. Aku ingin ucapkan takziah juga kepada mereka-mereka yang dah lalui benda ni, kehilangan orang tersayang, mak ayah, siapa-siapa pun di dalam waktu sekarang ya. Dan aku salah seorang ni. Bapak aku bukan meninggal sebab COVID ya. Bapak aku meninggal sebab serangan jantung. Jadi aku cuma video ni juga aku nak tujukan kepada
bukan saja ayah aku nak tujukan juga kepada semua rakyat Malaysia yang mengalami benda ni. Dan satu lagi aku nak beritahu yang aku dah beritahu tadi sebelum ni, yang 3 malam sebelum aku, pada satu malam yang aku nak teringat ayah aku tu, aku berat nak mesej. Benda tu aku terkilan sebab aku tak mesej dia sepatutnya aku mesej dia, aku tak mesej. Dan aku terkilan benda tu, sepatutnya aku mesej. Aku nak beritahu dia yang aku sayang dia. Jadi aku nak beritahu korang, kalau korang dia rasa nak mesej mak atau ayah korang, jangan hesitate lah, jangan ragu-ragu mesej dia. Kita tak tahu lagi bila masa dia orang ada lagi untuk kita. Sebab kita tak tahu bila ajal datang menjemput, bila malaikat maut datang menjemput. Mati ni dah satu dalam perkara yang pasti. Sebab hidup di dunia sebenarnya singkat, tak lama, singkat je. Kalau ditengok daripada langit, hidup manusia ke bumi ini terlalu singkat. Jadi manfaatkanlah, sayang mak ayah kita, bagi tahu dia orang yang kita sayang dia. Jangan sampai terlambat. Tak sia untuk sesiapa saja mengalami waktu pandemik ni, tak kisah yang mengalami, khususnya pada yang kehilangan saudara mara, keluarga disebabkan pandemik COVID. Aku tunjukkan juga video ni untuk mereka. Semoga video ni memberi manfaat untuk kita mengingatkan yang sebenarnya ajaran maut tu di tangan Allah SWT. Bukannya COVID yang menentukan kematian kita, tidak. Itu hanyalah asbab penyembuh, dan mati seorang tu adalah kerana Allah SWT. Yang lain tu adalah asbab. Tu akan ada video gua peras normal. Masih ada satu video di tahap, ada video kami explore, tapi masih belum sempat bedek lagi, belum sempat untuk edit apa lagi lah. Sambil masa diharap subscriber yang ada, yang mana setia dengan channel ni, diharap jangan lari, jangan unsubscribe pak. Stay tune, akan ada daripada video gua peras normal. Diharap korang stay tune lah, tunggu. InsyaAllah aku akan tetap terus semangat buat konten, sebab ini adalah harapan aku, dan orang tua aku, ayah aku sini pun berharap apa yang aku buat berjaya. Dan aku harap aku kekal semangat, dan aku akan cuba agar channel ni tak berkubuh. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum, takziah buah paras normal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama dipanggil Along. Video ni saya dedikasikan khas untuk gua paras normal. Salam takziah kepada beliau atas pemergian ayahandanya baru-baru ni. Saya harap dia terus maju ke depan untuk keluarkan lagi video-video yang terbaik pada masa akan datang. Jom support gua paras normal. Panen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين